Simple je. Minggu lepas kita tajuk tentang haid. Perkara berkait dengan haid dan juga nifas, dan juga beberapa perkara lah berkait dengan benda tu. Dan saya rasa benda tu settle lah, tak ada masalah lah. Cuma ibarat kitab kita tu jadi kosong lah. Jadi kosong. Kitab kita tu jadi kosong, tak ada nota. Dan kita boleh tambah nota tu. Kalau kita hadir, adalah kesan-kesan kita nota kita tu. Dan benda yang kita bincang minggu lepas pun hanyalah asas-asas berkenaan dengan haid, nifas dan wiladah lah, berkait dengan perkara-perkara tersebut. Tidak satu benda yang besar lah. Baik, jadi malam ni kita teruskanlah. Teruskanlah. Cuma nak bagi tahu kelas kita ni minggu keempat kita ada maulid. Jadi digantikan minggu keempat tu dengan hari Jumaat minggu pertama. Hari Jumaat minggu pertama selepas Isyak, macam ni lah. Supaya kita dapat cover hari Rabu tu, kita cover dengan hari Jumaat. Jadi saya pun tak ada masalah lah hari Jumaat tu. Jadi itu jadual kita. Setiap Rabu, minggu 1, 2, 3, 4 maulid, Jumaat minggu pertama kita sambung kuliah kita. Kita hanya iklan dalam WhatsApp je. Kita tak bagi tahu macam ni. Jadi kalau kita bagi tahu macam ni, senang kita ingatlah, insya-Allah. Baik, kita sambung malam ni. Yang seterusnya muka surat, kalau Jawinya muka surat 9, Syahdan. Syahdan ni adalah tambahan juga, makna Syahdan ni tambahan daripada perkara-perkara yang berkait dengan mandi wajib. Mandi yang wajib kita mandi. Mandi ni banyak jenis lah mandi tu kan. Mandi wajib, mandi sunat, mandi makruh, mandi haram. Dah kita huraikan sebelum ni. Baik. Jadi bermula mandi wajib itu, bermula fardu mandi wajib. Fardu mandi wajib. Beza fardu dengan rukun. Rukun dia tak boleh berasing. Fardu dia boleh berasing. Berasing ni maksudnya macam wuduk, fardu wuduk. Boleh nak basuh. Kemudian kita pergi tempat lain. Contoh basuh tangan, lepas tu pergi tempat lain. Pergi minum air. Lepas tu sambung semula. Ada pun rukun dia tak boleh. Tak boleh berasing, tak boleh terputus. Dia wajib. Sebab itulah didatangkan dengan kalimah fardu, kerana dia tu boleh boleh bercerai. Boleh berpisah. Bermula fardu mandi, yakni kata bila sebut fardu, benda ni adalah satu benda yang wajib lah. Kena tahu, kerana untuk nak mengesahkan mandi wajib. Kalau dia mandi tapi tanpa mengetahui fardu mandi, maka tak sah. Mandi dia tu tak sah. Sebab apa? Mandi wajib itu satu ibadat. Mandi wajib itu satu ibadat. Maka ibadat mesti didahulukan dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu tentang cara mandi dan tidak tahu tentang fardu mandi, maka tak sah mandi dia. Tak sah mandi dia. Mana dia fardu mandi? Iaitu 2 perkara. Setengah ulama kata ada 3. Setengah ulama kata ada 3. Tapi yang jumhur kata 2. Pertamanya niat. Niat di mana? Di dalam hati. Niat-niat ni dalam bahasa Arab qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Menunjukkan melakukan sesuatu
muqtarinan disertakan dengan perbuatan. Itu dipanggil niat. Pertamanya niat mengangkat akan hadas yang ada ia padanya daripada segala hadas yang tersebut dahulu itu. Hadas yang tersebut dahulu ni yang atas ni lah. Hadas besar ataupun hadas kecil. Sama ada hadas besar tu haid ataupun nifas ataupun wiladah. Ataupun keluar mani. Menjadikan sebab dia kena mandi. Tu niat dia mengangkat hadas yang ada padanya daripada segala hadas yang tersebut dahulu. Atau niat mandi daripadanya, mandi daripada hadas. Niat mandi atau niat mengangkat boleh. Nawaitul ghusli ataupun nawaitul raf'a boleh. Dua kaedah. Lepas ni kita akan tunjuk. Kita akan bagi tahu. Sebab itulah dia datang dengan perkataan nawaitu. Perkataan yang pertama niat mengangkat. Satu lagi niat mandi. Niat mandi dengan niat mengangkat. Dua jenis niat. Dua jenis lafaz niat. Niat mengangkat satu, niat mandi satu. Dua-dua boleh pakai lah. Jangan rusing. Mengangkat tu maknanya terangkatlah kotoran maknawi yang ada pada badan kita. Dipanggil hadas tu. Bila kita mandi, maka Allah Ta'ala angkat. Dan terangkat tu tak nampak lah terangkat tu macam mana. Tak payah hitam lah kat siling. Kat mana lekat dia ni. Tu masuk terangkat tu Allah Ta'ala lah. Yang digambarkan dengan terangkat tu mana bersih. Baik. Dan sunat dilafazkan dia dengan lidah. Sebut pada lidah kita. Nawaitu ghusli ataupun nawaitu raf'al. Seperti katanya nawaitu rafa'al hadathil janabah. Satu. Ataupun nawaitu rafa'al hadasil haid. Ataupun nawaitu rafa'al hadasin nifas. Itu tiga je ni. Janabah, junub. Angkat hadas junub. Atau hadas haid. Atau hadas nifas. Ni kalau kita nak secara khusus. Tengoklah kita ni macam mana salah satu dah. Mengangkat. Mengangkat hadas. Atau hadas atau nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Tadi nawaitu rafa'al. Ni pula nawaitu ghusla anil janabah. Dia ada anil. Mandi. Anil janabah. Wal hid. Ataupun au. Situ au situ tu. Ada alif tu. Janabah. Au al hid. Au an nifas. Boleh. Artinya sahaja aku mandi. Sahaja aku mandi. Yang tadi sahaja aku mengangkat. Daripada janabah atau haid atau daripada nifas. Ni macam-macam niat dah. Atau satu lagi niat nawaitu rafa'al hadathil akbar. Saja aku mengangkat akan hadas yang besar. Boleh juga. Atau nawaitu al-ghusla al-wajibah. Sahaja aku mandi yang wajib. Jadi mana-mana niat ni boleh pilih mana satu yang kita berkenan.
Nah. Cuma ramai ulama menganjurkan takut kita keliru, maka boleh guna nawaitu rafa'al hadatsil akbar. Boleh diguna pakai pada semua. Kalau kita nawaitu rafa'al untuk haid saja. Kalau nifas saja. Tapi kalau rafa'al hadatsil akbar, semua boleh pakai. Semua boleh guna. Maka inilah digalakkan para ulama untuk guna niat yang inilah. Bila kita niat ni, disebut lepas ni. Maka wajib disertakan niat yang tersebut itu. Niat yang kita baca tu dengan membasuh satu suku daripada badannya. Satu suku ni maksudnya mana-mana bahagian badan. Kaki dulu ke, tangan dulu ke, bahu dulu ke, kepala dulu ke, boleh semua. Maka para ulama mengajar, antaranya Imam Ghazali mengajar kita cara mandi wajib, supaya membasuh dulu bahagian kemaluan dulu. Basuh dulu bahagian kemaluan, basuh serta dengan niat. Yang ni dia ajar dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masa nak mandi wajib, bila kita mandi wajib, kita duduk dalam keadaan mencangkung bagi siapa yang mampu, untuk nak menzahirkan bahagian dubur kita tu. Minta maaf sebutlah. Bila kita masa mula-mula nak mandi wajib tu, kita basuh bahagian kemaluan dan sekitarnya. Sekitarnya sekitar pinggul kita lah. Dengan kita meniatkan mengangkat hadas besar. Tu. Sebab tu disebut membasuh satu suku, yakni mana-mana bahagian daripada badan kita. Tu basuh bahagian tu. Maka kalaulah sewaktu kita membasuh tu, dan disunatkan juga membersihkan, bahkan wajib membersihkan segala najis-najis yang ada pada badan kita. Bersihkan najis yang ada pada badan, atau juga membersihkan benda-benda yang menghalang daripada air tu rata. Buang segala benda tu. Minyak ke, seltik ke, stiker ke, kena buang semua. Yang kedua, yang pertama tu niat. Yang kedua, meratakan air pada sekalian zahir badannya. Lepas kita niat, maka ratakan. Maka tata tertib, tata cara mandi wajib diajar oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama, membasuh bahagian kemaluan dan sekelilingnya dengan niat nawaitu raf'al hadatsi akbar. Masa tu dalam keadaan mencangkung, bagi yang mampu, tak mampu duduk atas ada makuk itulah, ataupun kursi yang bangku dalam bilik kita tu. Dalam bilik air tu kan, dia ada bangku. Baik. Itu cara mandi. Lepas itu, selepas kita mandi, kita basuh sekalian tu, sunat kita berwuduk. Sunat berwuduk. Maka sunat berwuduk nak niat macam mana? Niat raf'al hadasi asghar ke? Kita duduk dalam hadas besar lagi. Maka niat nawaitul wudu. Sahaja aku berwudu. Sahaja aku berwudu. Sahaja aku berwudu. Maka bila niat berwudu, basuhlah bahagian kemaluan kita tu dan sekitar dia. Lepas itulah baru kita nak ambil yang sunat, basuh di bahagian yang pertama daripada badan kita dengan niat sekali lagi.
Niat sekali lagi. Sebab apa? Sebab kita dah, lepas kita niat basuh kemaluan, kita ambil wuduk. Lepas berwuduk, baru kita niat sekali lagi untuk basuh di bahagian kepala. Nawaitu rafal hadasi akbar. Niat sekali. Dan niat itu mesti berkekalan sehingga keselesai. Kalaulah masa basuh kepala tak niat, basuh bahu baru teringat, maka di bahagian kepala tak sah. Dia kena kembali ke bahagian kepala dengan niat mengangkat hadas besar. Niat hadas besar, basuh di kepala. Basuh. Dimulakan dengan sebelah kanan, 3 kali sebelah kanan, bahagian depan 3 kali, kemudian bahagian belakang 3 kali. Kalau guna gayung, guna gayung lah kan. Tapi kalau sekarang ni orang pakai shower semua senang. Shower tu boleh tuju. Tuju bahagian mana yang kita nak, itu mudah. Kemudian mula kanan, lepas kanan kiri. Maka sunat kita mandi dalam keadaan memakai kain. Memakai kain yang nipis lah, supaya air tu rata, bergerak mengalir ke sekalian badan. Dan sunat kita menggosok. Sekiranya sewaktu kita menggosok, kita tadi dah ada wuduk, tiba-tiba tersentuh kemaluan, maka batal wuduk, ambil balik. Dan wuduk itu boleh digunakan untuk solat. Betul lah, kita kena pakai kain lapik. Pakai kain lapik tu untuk dalam mandi. Maka setengah ulama kata, kalau keadaan air tu tak ada, air pun tak cukup, afdalnya tak ada kain untuk nak mencepatkan mandi. Sebab kalau pakai kain, guna air banyak. Dia duduk menyerap kat kain tu. Tapi kalau air banyak, afdalnya pakai kain menutup aurat. Karena Nabi SAW tidak pernah mandi dengan tidak ada kain menutup auratnya. Ada seorang habib di Hadramaut, dia mandi wajib pakai jubah. Pakai jubah ni. Kerana dia malu. Malu kepada Allah Ta'ala. Tu tahap hayat dia, sifat hayat dia tu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu cara mandi. Maka kita bila nak mandi, kalau wajib kita mandi tu dalam keadaan, kalau orang yang mampulah, mesti duduk dan diratakan bahagian dubur dia tu mesti diratakan air. Maka kita sekarang ni ada shower, ada panggil apa, spray tu mudah. Kalau zaman dulu guna gayung. Kalau saya masa mengaji di tani dulu guna timba. Nak mandi tu susahnya. Timba kena pegang macam ni. Nak mandi. Supaya apa? Nak mengelak daripada mustakmal. Takut air masuk mustakmal. Kita duk guna air tu, mustakmal, air mercik masuk dalam timba, kena tinggi macam tu. Takkan nak suruh orang dah. Kita tengah mandi wajib. Tak boleh. Kerana mandi wajib ni, kalau kita uzur, baru boleh suruh orang tolong. Kalau tak ada uzur, tak boleh. Sama dengan wuduk. Kalau kita ada uzur, baru kita boleh minta tolong. Kalau tak ada uzur, kita minta tolong, makruh. Tolong Cira, aku nak ambil wuduk ni. Tak boleh. Manusia, paik lain. Paik bukan manusia. Tolong keluar air. Paik tak apa. Orang lain ni, manusia lain, tak boleh. Nak suruh dia tolong, kecuali dia sakit. Sakit. Tak boleh nak menggerakkan ni. Kena ada orang lain spray ke apa semua tu. Jadi benda ni kena ajar kepada ahli keluarga kita yang di dalam tanggungjawab kita, kerana benda ni untuk nak mengesahkan ibadat solat. Penting ni. Maka diratakan, kalaulah orang tu ada rambut
bersanggul, maka dia kena buka. Sanggul dia tu. Buka. Takut apa? Menghalang air sampai ke akar. Tapi kalau lah dia tak buka, saya tak nak buka dah, saya rasa macam sampai ni. Air dia pacut dia tu laju, rapat ke? Boleh rapat ke tu. Dia sanggul dia, rasa sampai ni. Kalau dia rasa macam sampai tak apa. Tapi kalau rasa tak yakin ni, sanggul dia besar, rambut dia tebal, lebat, dia kena buka sanggul dia tu. Baik. Kemudian dia kena ratakan semua, seluruh badan dia. Dan bermula, kata dia lagi, bermula barang yang zahir pada dubur seorang dan pada faraj perempuan, zahir pada dubur dan zahir pada faraj perempuan itu pada ketika duduk bagi qada hajat. Jadi kena duduklah sewaktu mandi wajib supaya rata bahagian dua tempat tersebut. Kalau dia mandi berdiri, maka takkan ratalah mandi wajib dia. Bahkan mandi wajib dia tidak sah. Kerana dengan duduk akan zahir, hak zahir. Bila berdiri, tak jadi. Sama ada laki-laki dan perempuan. Maka dia kena usaha untuk duduk. Kecuali dia tak mampu nak duduk, maka dia kena buat satu perkara, satu perbuatan, berusaha untuk nak meratakan bahagian tersebut, bahagian dubur tu. Dia tak boleh duduk, sakit lutut lah kan. Jadi krem, kalau dia buat juga jadi krem. Maka dia kena buat satu perbuatan, mengusahakan untuk meratakan air pada bahagian tersebut. Bagi orang yang sihat, mesti, bahkan wajib dia kena duduk. Bagi orang yang sihat, mesti dia kena mandi dalam keadaan mencangkung. Mencangkung. Kena. Sebab apa? Suatu kita mencangkung duduk tu, dia akan zahir segala yang zahir pada dua lubang tersebut. Ni mesti kena bagi tahu. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kulub. Ni bagi orang lelaki yang tak masuk jawi. Wajib dia membersihkan kulut dia. Ni kalau dia tak sunat lah, umur 40 tak sunat lagi tak. Dia tak nak sunat. Boleh ke tak nak sunat? Tapi dia jaga kebersihan. Bukan tak boleh menyusahkan dia kalau dia tak sunat. Sebab kulit tu, kalau bila ada kulit tu akan terkumpul saki-baki air kecing. Saki-baki air kecing itulah yang menyebabkan najis pada kemaluan dia. Sebab tu sekarang ni orang bukan Islam, orang bukan kafir, orang bukan Islam. Sebut kafir tak boleh tak? Kalau nak lembut lagi, orang yang belum Islam, paling lembut. Tak terasa hati. Tapi kena tanya dia, bila nak Islam? Kalau kita guna belum Islam tak? Jadi orang yang bukan Islam, orang kafir, sebab itulah dia ni najis, sebab dia ada air kecing, saki-baki air kecing ada pada kemaluan dia. Sebab tu dia tak bersih. Sebab itulah sekarang orang kafir pun dah tengok antara hikmahnya berkhatan ni untuk kebersihan diri. Kebersihan diri, bukan dia seorang je, pasangan dia juga jadi bersih. Bila berkhatan. Kecuali orang yang mayat yang dia tak buang kulit dia tu, tidak boleh kita memaksa, kerana akan menyakiti mayat dan menghina mayat. Tak boleh kita nak buka, tak boleh. Itu kalau mayat lah. Kecuali orang hidup, dia kena buat macam mana. Kalau dia rasa macam susah, pergi sunat sekejap. Baru settle masalah najis dia ni.
Maka wajib menyampai akan air pada sekaliannya itu. Pada sekalian kemaluan tu. Kemaluan lelaki. Mesti. Maka sini kena tengoklah. Kadang-kadang ada masalah pada proses khatan anak-anak kita. Kerana ramai doktor sekarang ni nak buat bisnes. Dia bisnes berkhatan satu hari sampai 100 orang. Kadang tersilap jahit. Kadang terlupa nak jahit. Silap jahit jadi masalah, akhir sekali tak jadi. Apa ni? Jadi apa ni? Kena buat sekali lagi. Buat sekali lagi pula, budak tu dah kena pujuk macam-macam. 2 kali sakit pula. Betullah kita nak cari doktor-doktor yang betul-betul ikhlas lah nak buat kerja ni. Ataupun doktor kita pun jangan terlalu nak ramai passion sangat. Kerana dia ni murah. Ni bila murah, orang akan kaki kat dia. Dia pun dah ada keadaan letih nak. Kesan dia kepada kita lah. Itu kena jaga masalah ni. Baik. Ada pun kepada dalam bab meratakan air ni lagi, bahagian-bahagian biji mata, hidung, lubang telinga, semua itu tak wajib dibasuh. Tak perlu kita nak masuk air dalam hidung kita, tak perlu. Cuma yang sekadar zahir ni, macam kita ambil wuduk lah. Bahagian janggut, kalau janggut yang nipis, wajib digosok-gosokkan dia. Kalau wajib, kalau janggut itu tebal, maka sekadar dia menyelak-nyelak sekadar mana yang dia mampu. Sewaktu dia mandi tu. Menyelak-nyelak sekadar yang dia boleh lah. Pada mandi wajib tu. Baik. Dan pada mandi wajib ni dia tak wajib mualak. Sebab itulah dipanggil fardu bukan rukun. Maksudnya kalau dia mandi, dia mandi basuh bahagian kemaluan dia pukul 8 pagi. Lepas tu dia sambung pukul 12 pula mandi. Lebih-lebih lagi. Tak apa, boleh. Boleh. Sebab tu dia dipanggil fardu bukan rukun. Dibolehkan. Tapi jarang orang buat lah. Sebab apa? Makruh berpanjangan duduk dalam hadas besar. Kenapa? Kerana malaikat menjauhkan diri pada orang yang berada dalam hadas besar. Jangan berkekalan lama dalam. Bahkan makan minum juga makruh. Orang yang berada dalam hadas besar. Hadas besar mana? Hadas besar yang junub. Bukan hadas besar haid. Makruh makan nasi dua haid berat. Yang makruh ni orang yang junub, hubungan suami isteri, makruh dia makan minum sekiranya belum mandi wajib. Ada pun yang haid, nifas, wiladah tak makruh. Itu beza. Itu beza. Mana kena segera mandi. Kerana duduk dalam keadaan tu malaikat tidak mendekatkan ini, malaikat akan menjauhkan diri daripada orang yang dalam hadas besar. Baik. Dan sunat lagi, amalan-amalan sunat bila kita mandi ialah sunat kita menghadap kiblat. Kalau kita boleh buat ni baguslah. Kalau tak dapat tak apalah, cuma tak dapat pahala sunat. Kemudian sunat lagi bagi orang yang terutama pada lelaki. Kalau yang dia hadas besar sebab keluar mani, maka sunat dia kena kencing dahulu. Kerana apa? Kerana dibimbangi saki-baki air itu ada dalam saluran dia. Sunat dia kencing dia. Untuk nak mengeluarkan saki-baki yang ada
dalam saluran tersebut. Nah. Baik. Itu sunat. Dan perkara makruh ketika mandi wajib. Apa ketika perkara makruh mandi wajib ialah menggunakan air yang terlalu banyak. Makruh juga. Sekalipun mandi di sungai dan di laut. Makruh. Makruh juga. Dan makruh mandi pada air yang tidak bergerak, yakni air yang tenang. Yang kurang 2 kolah. Mandi tempat yang kurang daripada kadar 2 kolah. Kenapa? Kerana bimbang takut jadi air itu air mustakmal. Itulah tujuannya. Okey. Itu sedikit dikongsikanlah tentang mandi, amalan-amalan sunat tentang mandi wajib. Baik, ada satu masalah. Kalau hari Jumaat, hari Jumaat, biasalah hari Jumaat kan. Dia nak pergi sembahyang Jumaat dengan dan hari tu juga dia berhadas. Bolehkah dia mandi tu dengan digabung sekali dengan niat mandi Jumaat? Boleh, tetapi kurang afdal. Afdalnya asing-asing. Asing-asing. Nah, kalau dia nak juga, dia kena masuk asing ni, maksudnya dia macam-macam mana pun dia kena nak dapat yang afdal ni kena lepas daripada terbit matahari. Tapi nak sembahyang subuh kena mandi wajib dululah. Sebab tak jadi. Ni kalau yang selepas subuh lah. Kalau selepas subuh tu kan, dia kena yang afdalnya niat berasingan. Tapi kalau nak buat juga tak ada masalah. Cuma tak dapat afdal. Itu dia. Ya. Supaya asing kan. Kalau dia gabung tak dapat afdal lah. Tak dapat 2 fadilat lah. Fadilat sunat tu dengan fadilat yang sunat tu tak dapat fadilat sunat. Kalau dia nak dapat fadilat sunat tu, dia kena buat asing. Itu mana afdal tu. Terluput fadilat tu. Kalau masih sekali tu tak ada lah. Jadi sebab apa? Sebab ada yang lebih utama, yang lebih fardu, yang wajib tu. Itu dia. Baik. Kemudian diceritakan lagi jenis-jenis mandi. Banyak ni kan. Jenis-jenis mandi. Sebelum kita pergi kepada tajuk lain, kita kongsikan tentang jenis-jenis mandi yang diberitahu oleh Ustaz Mahathir Jo ni. Ada lebih kurang 17 jenis mandi sunat. 17. Pertama, mandi solat Jumaat. Ni biasa kita tahulah. Ni bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat selepas subuh. Yang kedua, mandi hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri. Bila waktu dia? Waktu untuk mandi hari raya ni ialah cuma mandi hari raya ni orang bukan untuk yang nak pergi sembahyang raya. Yang tak pergi sembahyang raya pun sunat mandi juga. Jangan kata saya tak nak pergi sembahyang raya, tak ada mandak. Sunat juga dia mandi. Bila waktu dia? Bermula daripada tengah malam hari raya hingga waktu maghrib. Tu waktu dia. Contoh esok raya, malam ni nak mandi dah, boleh dah. Tak ada masalah. Malam ni maksudnya tengah malam tu. Tak juga. Waktu dia tu luah. Cuma afdalnya, ni afdal. Afdalnya selepas subuh hari raya tu. Selepas subuh. Tapi kalau nak mandi tu boleh. Tapi tak dapat afdal lah. Fadilat dia tu. Kemudian mandi kerana nak sembahyang sunat istisqa. Mandi minta hujan. Dan waktunya bermula apabila hendak solat
Bagi seorang diri, kalau yang secara beramai-ramai, apabila sudah berkumpul untuk solat. Bila dah berkumpul masa tu, sunat kita mandi. Untuk kita nak pergi ke mandi untuk solat tu. Orang dah berkumpul ramai dekat padang. Kenapa? Sunat sembahyang istisqa ni di padang. Sunat di padang. Kalau lah tak dapat padang dalam surau, tapi sunatnya di padang. Sama juga dengan hari raya. Sunat hari raya ni buat di padang. Masa saya pergi ke Boja dulu, sembahyang hari raya dia di padang. Kena cahaya matahari duha tu. Vitamin D nah. Baik, kemudian sunat mandi untuk solat gerhana bulan. Kita tak buat ni. Nah. Kalau buat tak tahu pun ada sunat. Solat sunat gerhana bulan ataupun gerhana matahari untuk nak pergi solat tu. Kemudian berapa tu? Yang keberapa tu? Yang kelima, mandi. Sunat mandi selepas mandikan jenazah. Sunat kita mandi selepas kita mandikan jenazah, mandi mayat. Niat kita, niat mandi selepas kita mandi jenazah dah. Tujuan apa? Tujuannya nak melepaskan segala yang melekat pada badan kita. Sebab bila seorang tu mati, akan keluar haba-haba daripada badan dia tu. Keluar tu macam-macam lah. Badi dia macam-macam ada. Bila kita mandi, kita niat bersihkan badan kita. Kemudian sunat lagi mandi orang kafir yang masuk Islam. Dia dah masuk Islam, sunat dia kena mandi. Mandi apa dia? Mandi wajib lah. Sebab dia dalam kafir dia tu, dia dalam hadas. Kalau orang tua, sudahlah. Betul orang kata, potong. Tu jadi takut tu. Potong, berani potong. Alai. Ya. Mandi dia tu mandi wajib. Mandi wajib. Pendapat muktamad kata mandi wajib. Cuma ada pendapat kata yang itu sebagai sunat saja. Tapi yang muktamad ni yang pakainya mandi wajib sebab dia duduk dalam hadas. Tapi ada setengah ulama kata dia ni mandi sunat. Ada lagi 3 pendapat sini. Tapi dhaif. Dia kata tak perlu mandi. Tak perlu mandi. Tapi dhaif lah ni. Kerana apa? Kerana dia hadas akan terangkat sendiri bila dia masuk Islam. Tapi yang muktamad lah kita pegangnya, wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Tuh, mandi orang kafir apabila masuk Islam. Baik, kemudian yang ke-7, mandi orang gila. Orang gila tu jadi sembuh. Contoh duduk berjalan ke ampangan tu kan. Duduk. Macam tu kan. Tiba-tiba dia sembuh. Dia kena mandi. Dia kena mandi. Tapi sunat lah. Kemudian yang ke-8, mandi orang yang pengsan setelah dia pulih. Sunat dia mandi juga. Contoh duduk koma lama dah berbulan-bulan. Dia bangun, sunat mandi. Niat dia niat sembuh lah. Sembuh daripada pengsan. Macam tadi ni niat sembuh daripada gila. Kemudian yang ke-9. Ni sunat mandi ketika nak ihram, nak umrah. Ni biasalah kan. Bila kita nak pakai ihram tu sunat kita mandi. Kemudian sunat lagi mandi hendak masuk ke Mekah.
Ni tak sempat ni. Tak, semua dah atas bah belakang ni. Dah atas bah semua ni. Kemudian yang ke-10, yang ke-11, mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Ni di dekat Mekah belakang ni. Banyak mandi sana ni sebab sebab amalan Nabi SAW. Kemudian yang ke-12, mandi ketika hendak mabit di Muzdalifah. 12. Yang ke-13, mandi ketika hendak melempar jamrah yang 3. Setiap kali nak melontar, mandi. Maksudnya kalau hari tu ketiga-tiga sekali, mandi. Kemudian yang ke berapa dah? 14. Mandi ketika hendak tawaf. Ni kalau dia duduk hotel dululah, nak pergi tawaf, mandi dulu. Cuma beringatlah mandi tu. Setengah ulama kata mandi, kalau kita mandi guna sabung, setengah kata tak boleh, setengah kata boleh. Sebab dalam sabung ada perfume. Ada setengah ulama kata sabung bukan untuk nak mewangi-wangi. Dia kata bukan untuk nak mewangi-wangi, sabung untuk bersih badan. Maka tabung haji pegang kepada tak. Tak apa mandi dengan sabung. Ada setengah ulama yang cermat, ihtiyat dia tinggi. Sebab apa? Dalam kandungan tu kita tengok ingredient ada perfume. Untuk nak mewangikan badan. Tu tujuan sabun tu. Maka setengah ulama kata ikutlah, kerana ada fatwa masing-masing. Kemudian mandi ketika hendak sa'i. Lepas tawaf dia pergi mandi, lepas tu pergi sambung sa'i. Ni jarang orang buat ni. Kalau dulu adalah sebab Telaga Zamzam bawah tu je. Sekarang tak dapat. Kemudian yang terakhir, mandi ketika hendak masuk kota Madinah. Nak masuk Madinah, mandi. Itu dia. Baik. Itulah sekadar tu dapat dikongsikan tentang bab mandi. InsyaAllah 16, 17 dah dah. Ah, 16, bukan 17, 16 je. 16. Dia silap tulis nombor 16 je. Ya. Tengah malam sampai maghrib esok. Hari raya. Untuk mandi hari raya ni kata waktu bermula tengah malam hari raya hingga masuk maghrib. Tu boleh. Cuma afdalnya nak mandi raya, afdalnya selepas terbit fajar hari raya. Itu afdal. Banyak ni rupa-rupanya kan. Ada lagi ni dalam kitab Fathul Qarib. Sunat mandi ni ada lagi. Fathul Qarib Hasyiah Bajuri dia kata antara lagi yang sunat mandi, mandi selepas berbekam. Mandi selepas berbekam. Bekan darah lah ni. Yang kedua lagi sunat mandi setelah mencukur misai dan bulu kemaluan. Yang ketiga mandi kerana telah balik. Dia dah balik mandi. Ni mandi wajib dah ni . Yang keempat mandi untuk menghadiri majlis-majlis yang baik, majlis maulid, majlis ilmu, mandi dulu. Jangan tak mandi. Sunat lah ni. Sunat. Itulah sikit kita kongsikan ilmu kepada kita semua untuk manfaat kita. Baik. Ya, ada soalan? Sukatan dua kolah ni kalau ukuran dia, kalau ikut ukuran tangan lah. Saya ingat je kalau liter tu
dalam lebih kurang 2 kolah ni ada disebut sini ni. Berapa liter ni lah. Berapa ni tak ingat dah. Cuma ukuran kalau yang dalam bentuk kolam, 1 hasta ni tinggi, 1 hasta lebar ni, 1 hasta satu genggam, 1 hasta satu genggam, 1 hasta satu genggam lebar, dan 1 hasta satu genggam panjang. Mana kalau bentuk segi 4 tu ukuran dia. Itu 2 kolah. Air yang terisi dalam ni itu dikira sebagai 2 kolah. Cuma untuk ukuran liter, nanti saya cuba cari sini. Saya pun tak ingat agak ni. Tu ngam-ngam. Sembilan tin minyak tanah kan. Itulah. Itulah ukuran dia. Kalau kita tengok air tu dengan ketinggian tu, sikit sangat je. Cuma bimbang bila kita dah ambil jadi kurang 2 kolah. Kalau terpercik dah berubah dah. Tak boleh ambil wuduk dah. Tak boleh celup dah. Tapi kalau ada tu keadaan yang tinggi setara ni, lebar panjangnya, ni 2 kolah. 931 lah. Saya pun tak ingat. Kena rujuk ni, saya lupa dah. Syahadah. Dah syahadah semua kan. Sunatlah dia mandi. Bahkan kalau dia dalam keadaan hadas, wajib lah. 270 liter. Mana 270 liter air mineral tu mana 200 botol. Tak. Banyak tu. 93 suku. Ten apa? Ten biskut. Ya. 270 liter. Ya kok. Tak cukup 2 kolah. 270. Tu ukuran 2 kolah. Ukuran 2 kolah. Nanti jap Saya ada baca tu. Tu lebih lah. Tu memang lebih lah tu. Dalam ni disebut air yang ukuran 2 kolah. Kalau ikut Imam Syafi'i daripada guru dia, kata ukuran 2 kolah tu 1 kolah hajar. Yang ni 2 kirbah. Kirbah ni kulit kambing. Ukuran dia. Kalau ukuran kirbah dalam 100 paun, 1 kolah 2,5 kirbah. Maka 2 kolah tu 5 kirbah. 5 kirbah bersamaan 500 paun Iraq. Kalau ukuran moden 2 kolah itu, kalau bentuk 4 segi. Bentuk 4 segi ukuran 2 kolah ni 60 cm. Tinggi
60 cm lebar, 60 cm ni. Aduh, ni. Dah, ni. Ni dua kaki lah ni. Ni dalam ni lah yang disebut ni. Kalau tin tanah, tin minyak tanah 13 tin. Kalau bentuk macam silinder, tinggi dia 120 cm, diameter 50 cm. Jenis tone warna biru chemical tu. Kalau ukuran liter pula disebut sini, ini dalam kalau ikut Syekh Wahbah Zuhaili dia kata 270 liter. 270 liter. Okey. Banyaklah ni lah. Jadi yang saya tunjuk tadi tu yang 60 cm lah, kalau segi empat. Segi empat. Nah, 60 cm tu. Tinggi 60. 60, semua 60. Ha. 216. Mana 216 lah. Sebab ada dua pendapat. 216 satu lagi 270. Ada dua. Mengikut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami wal Adillah tu, dia kata 270. Ada satu lagi kata 216. Ada dua lah. Jadi atas jalan ihtiyat kita boleh ambil lebih 270. 70. Ukuran dia ada. Jadi kalau ada orang kita nak ambil yang tak cukup kolah ni, tak boleh nak celup-celup lah. Okey. Tu beza. Baik. Sekarang ni lah. Saya ada nak jumpa orang pula. Kita sambung insya-Allah minggu depan. Faslun, bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12 perkara. Wallahu a'lam. Ya. Sikit lagi. Mananya? Tak. 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 Dia tak akan jadi mustakmal bila air sekali lalu gitu. Tak jadi mustakmal. Tak. Tak jadi mustakmal. Tak. Tak. Air asal dia bukan yang terasing daripada ni, tak. Air mustakmal ni air yang lebih daripada basuhan kita ni. Baju ni kita tak basuh lagi. Tak, kena air baju tak jadi mustakmal lagi. Dia kena badan kita ni jadi mustakmal. Tak ada apa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an muhitatan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulatan wa sa'adatan darin husnul khatimah wa khairul rizqin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.